Persidangan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di-Ketua Majlis Permohonan Keram Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin, yang dikasihi Puan Setiausaha Puan Ilia Marini binti Darmin, yang dimuliakan para pengarah Majlis Permohonan Keram, juri-juri yang bijaksana dan staf-staf Majlis Perbandaran Kelang sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kumpulan Rasmi dari Jabatan Bangunan yang terdiri daripada 10 orang ahli dari pelbagai peringkat jabatan. Visi kami di Jabatan Bangunan adalah ke arah pembangunan Bandaraya Diraja yang dinamik menjelang 2020. Objektif kami di Jabatan Bangunan adalah melaksanakan akta, undang-undang dan polisi, iaitu dengan memastikan semua jenis pembinaan bangunan baru atau pembasuhan bangunan sedia ada dilaksanakan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Jabatan Bangunan mengawal pembangunan baru yang melibatkan binaan struktur bangunan sementara. Saya serahkan kepada Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan untuk membentangkan usul. Terima kasih Yang di-Ketua. Sebelum saya membentangkan usul, izinkan saya menjelaskan apa itu permit bangunan sementara. Permit bangunan sementara merupakan kebenaran untuk membina bangunan sementara. Tempoh sah laku permit ialah 6 bulan atau 12 bulan. Jenis binaannya merupakan pejabat tapak, papan tanda, stol binaan, papan pelindung dan rumah kongsi. Yang di-Ketua, izinkan saya serahkan kepada Menteri Kewangan untuk bentangkan kutipan hasil. Terima kasih YB. Yang di-Ketua dan sidang Dewan sekalian, jumlah anggaran kutipan bagi tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah keseluruhan hampir 9.4 juta. Sekian Yang di-Ketua. Terima kasih YB. Justifikasi kepada pemilihan tajuk. Tajuk ini dipilih adalah berdasarkan kepada hasil yang telah dikutip oleh majlis. Hasil ini adalah berdasarkan kepada kutipan bayaran untuk pembaharuan permit bangunan sementara di tapak. Sekian. Maaf Yang di-Ketua, 4 teknik telah diguna pakai untuk menganalisis masalah, iaitu melalui teknik 1 PDCA, 2 brainstorming, 3 metrik dan 4 SWOT. Melalui kaedah brainstorming, terdapat 10 masalah yang telah dikenal pasti. Yang di-Ketua, ingin saya tambah di sini, daripada 10 masalah yang disenaraikan oleh YB Sungai Pinang tadi, 5 senarai masalah telah disenarai pendek dengan menggunakan kaedah brainstorming. Yang pertama iaitu bayaran pembaharuan permit bangunan sementara tidak efisien. Yang kedua, kesukaran mengenal pasti kelulusan plan di tapak. Yang ketiga iaitu kegagalan mengadakan lawatan tapak berkala mengikut jadual yang diberi. Yang keempat, kegagalan menyiapkan kertas siasatan ke mahkamah. Dan yang terakhir ialah kelewatan pengesahan CCC melebihi 14 hari. Terima kasih Yang di-Ketua. Dengan kaedah analisa matriks, kami telah mengenal pasti satu masalah utama, iaitu bayaran pembaharuan permit bangunan sementara oleh perunding tidak efisien. Ini adalah kerana kaedah surat peringatan yang telah digunakan pakai tidak dapat dikeluarkan secara efisien kerana tidak mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang di-Ketua, dengan izin, kami juga telah menggunakan jadual Pareto bagi menganalisa masalah-masalah tersebut dan mendapati masalah utama adalah sama, iaitu bayaran permit bangunan sementara tidak dijalankan secara efisien. Macam mana ni YB? Yang kedua, macam mana ni? Oh, tenang. Kita minta Menteri Kejayaan memberi penjelasan. Jangan risau YB, Kementerian telah membuat semakan lanjut dan sebulat suara. Tema projek yang telah dipilih adalah memastikan pembayaran pembaharuan permit mengikut jadual secara efisien. Untuk pengetahuan YB, terdapat beberapa kesan sekiranya permasalahan ini tidak diatasi.
dan ia boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak majlis. Ini melibatkan hasil majlis. Sabar. Asyik nak sabar je, berapa kali nak sabar lagi? Ini hasil majlis. Kita dengar. Maaf YB, saya mencelah. Saya dapati masalah ini juga berpunca daripada beberapa masalah yang telah dikenal pasti, iaitu dari segi carta alih sedia ada, di mana surat peringatan permit hanya direkodkan di dalam fail induk sahaja, tidak mengikut jadual yang ditetapkan. Sila jawab YB. Bagi saya jelaskan di sini. Berdasarkan Rajah Ishikawa, kami telah membuat analisa bagi mengenal pasti punca yang menyebabkan pembaharuan permit ini tidak efisien dan seterusnya mendapatkan penyelesaian bagi mengatasi masalah ini. Cadangan penyelesaian adalah seperti berikut: penambahbaikan dengan selaraskan peringatan kepada perunding atau pemaju dengan menggunakan teks simpanan ringkas SMS. Bagi Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan, sila bentangkan uji kaji cuba yang telah dibuat. Terima kasih Yang di-Pertua. Sidang Dewan, uji cuba 1 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 didapati gagal. Gagal. Ya, masalah yang dihadapi adalah yang pertama, surat didapati tidak diterima oleh perunding dan pemaju. Yang kedua, penyediaan surat mengambil masa yang lama dan mengganggu proses kerja utama. Yang ketiga, pengeluaran surat menggunakan kertas yang berlebihan. Sekian Yang di-Pertua. Yang di-Pertua, izinkan saya terangkan. Langkah penambahbaikan telah diambil dan dicadangkan, iaitu: pertama, peringatan diterima terus oleh perunding. Kedua, pengeluaran peringatan yang menjimatkan masa. Ketiga, penjimatan penggunaan kertas. Langkah penambahbaikan tersebut adalah penggunaan notifikasi pembaharuan permit melalui sistem hemat pesanan ringkas, iaitu SMS. Berikut adalah tata cara penggunaan sistem SMS. Langkah pertama, login laman web www.mysms.gov.my/v3. Langkah kedua, memasukkan ID pengguna dan kata laluan. Langkah ketiga, klik submit untuk syarat dan peraturan. Langkah keempat, klik SMS broadcast. Langkah kelima, klik new quick broadcast. Langkah keenam dan ketujuh, memasukkan maklumat perunding. Langkah ke-8, klik butang yes dan klik butang submit. Untuk pengetahuan ahli dewan, langkah ke-9 hingga langkah ke-12 adalah untuk semakan dan rekod jabatan, di mana pihak perunding akan menerima pesanan ringkas dari sistem MySMS seperti di layar. Yang di-Pertua, untuk perbandingan data, kutipan pembaharuan permit pada tahun 2018 adalah sebanyak RM237,715.63 manakala hasil daripada uji cuba yang diguna pakai pada tahun 2019 menerusi penggunaan sistem MySMS, didapati hasil kutipan adalah RM6,384,71.71, meningkat sebanyak RM1,452,189.24, melebihi anggaran kutipan asal. Oleh itu, kutipan meningkat sebanyak 29%. Banyak tu. Ya, terima kasih. Terima kasih Menteri Kewangan. Pencapaian dan penghasilan nilai memberi faedah kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama meningkatkan jumlah hasil kutipan pembaharuan permit bangunan sementara kepada Majlis Pemilihan Kelang. Yang kedua, dengan izin, dengan kaedah MySMS, kos terlibat hanya 10% berbanding kaedah manual melalui surat sebanyak hampir 50%. Bagi tahun 2017 hingga 2019 sahaja, Majlis telah berjaya membuat penjimatan sebanyak RM282.40
untuk melibatkan kos penggunaan kertas dan pos. Sekian yang berikut. Terima kasih YB. Dengan ini saya simpulkan secara keseluruhannya purata pencapaian dan penghasilan nilai peningkatan tahap upaya meningkat sebanyak 85%. Dewan bersurat. Sekian, terima kasih dari kami, kumpulan Q Rizmi.